Soalan yang paling kerap saya terima akhir-akhir ini ialah kenapa perbankan Islam pun guna OPR? Malah ada yang menjadikan hujah bahawa itu ialah bukti bahawasanya perbankan Islam masih terlibat dengan riba sebab menggunakan OPR. Ini antara hujah yang biasa digunakan oleh geng-geng bangsa anti-bank Islam. Hujah mereka lagi, OPR ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia adalah kaedah pengiraan interest untuk bank-bank di Malaysia, dan interest adalah riba. Jadi apabila bank Islam pun gunakan kaedah OPR, maka secara automatik menjadikan ia riba. Betul ke? Baik, saya bagi jawapannya. Saya yakin dan percaya bangsa anti bank Islam takkan terima hujah ini. Okey, sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk follow untuk dapatkan lagi lebih banyak tips-tips kewangan. Baik, saya bagi jawapan. OPR itu ialah kaedah pengiraan. Mudah kata, ia adalah kalkulator. Kalkulator ialah alat. Alat tidak ada sebarang hukum ke atasnya. Untuk menentukan hukum ialah apa yang kita guna ke atas alat tersebut. Yang menentukan hukum dalam muamalat ialah kontrak ataupun akad. Faham tak? Tak faham? Tak apa. Saya bagi beberapa analogi untuk mudah faham. Sekiranya peniaga ayam menggunakan kalkulator yang sama digunakan oleh peniaga khinzir, adakah ia menjadikan jual haram tu haram? Sudah tentu tidak. Sebab guna kalkulator je. Contoh lain lah, saya bagi analogi lain. Apa hukum pisau? Apa hukum pisau? Pisau itu sendiri tidak ada hukum ke atasnya. Pisau adalah pisau. Pisau adalah alat. Yang menentukan hukum ialah apa yang kita guna ke atas pisau tersebut. Jika kita pakai pisau untuk sembelih ayam, kemudian kita buat kari ayam guna pisau tadi, apa hukumnya? Hukumnya harus. Tapi kalau kita guna pisau untuk sembelih khinzir, kemudian buat babi khinzir pula, apa hukumnya? Ia jadi haram. Okey, clear. Itu saya bagi jawapan secara mudah lah. Baik, saya bagi pula jawapan secara akademik sikit. Kenapa secara praktikalnya bank-bank Islam di Malaysia masih menggunakan OPR? Sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadikan perbankan Islam di Malaysia sama kompetitif dengan perbankan konvensional. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bayangkan, cuba bayangkan kalau bank-bank Islam ni gunakan kaedah lain dan kemudian kaedah tersebut lebih tinggi daripada kadar yang konvensional, macam-macam bangsa anti bank Islam akan bagi tahu inilah bank Yahudi, bank Islam harga Yahudi, macam-macam fitnah terhadap bank Islam. Nampak tak? Cuba bayangkan pula kalau bank Islam gunakan rate yang lebih rendah daripada bank konvensional. Okey, bila kadar yang rendah, BR yang rendah, maka keuntungan pun rendah. Bila keuntungan dalam bank Islam rendah, ia akan memberikan kesan-kesan berantai. Antaranya, gaji bank Islam akan jadi rendah. Kedua, keuntungan pelanggan-pelanggan bank, depositor bank Islam pun akan jadi rendah seperti fixed deposit, akaun saving, akaun semasa. Baik, sekaligus ia akan memberi impak kepada institusi-institusi, kepada tabung haji, KWSP yang patuh syariah, ASB dan seumpamanya yang banyak melabur dalam sektor perbankan Islam di Malaysia. Nampak tak? Situasi-situasi ini akan memberikan suasana yang tidak kompetitif antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Staf-staf Muslim yang kurang iman akan pilih bank konvensional sebab gaji lebih tinggi, gaji Islam rendah. Pelanggan-pelanggan Muslim yang buka akaun kat bank Islam, kenapa dapat rate terendah? Dia pun berhenti bank Islam, buka dengan bank konvensional sebab bagi keuntungan yang lebih tinggi. Orang kita memang pelik. Nak bank bagi rate rendah, tapi nak untung SB nak tinggi, untung tabung haji nak tinggi, untung fixed deposit nak tinggi. Nampak tak? Tak berapa kena. Sebab itu ramai join forex trading. Sebab katanya lebih untung walaupun majlis fatwa dan haramkan. Nampak tak apa kesan berantai yang berlaku? Bangsa anti bank Islam mana nampak benda-benda macam ni? Sebab itu, para alim ulama' yang terlibat dalam perbankan Islam berijtihad bahawasanya lebih baiklah bank-bank Islam gunakan saja panduan OPR yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Yang penting ialah kontrak. Kontrak perbankan Islam ialah kontrak yang patuh syariah, tak sama dengan perbankan konvensional. Guna OPR ke, tak guna OPR ke, ia bukan penentu hukum. Halal haram dalam muamalat ditentukan oleh kontrak yang kita pakai, bukannya OPR.
Jika kontrak bank riba tak guna OPR pun, ia tak menjadikan ia halal. Malah, jika kontrak patuh syariah gunakan 100% OPR, tak menjadikan ia haram. Nampak tak? Wakanda forever. Tak faham? Boleh tanya di ruangan komen.